Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah ibadah ini Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. 主啊，我们感谢你，在这个聚会中，主你有在我们的中间。 Bapa dalam kerajaan surga, biar setiap kami sebagai orang-orang percaya, kami meresponi kehadiran Tuhan di tengah-tengah 我 kami. 们在天上的父，我们成为一个相信的人，我们可以主回应你在我们的中间。 Kami meresponi untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami. 我们回应主，你向每个人说话。 Di mana kami mau punya hati untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kami mau mentaati apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. 让我们有一个受教的心来聆听主你所要教导我们的，要教我们所实行的。 Allah Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, jamah hati kami. 求主的圣灵工作在我们每个人的心中，高抹我们每个人。 Kalau hati kami sedang berbeban berat, ya Tuhan biarlah Engkau yang mengangkat beban berat dari hati kami dan berikan kelegaan bagi kami. 如果我们的心里还存着很大的重担，主你自己亲自主你提拔这些，让我们可以有一个轻松的心来聆听主你的话语。 Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu ya 叫我 Tuhan. 们的心成为一个所回收的田地，让我们可以领受主你的话语，成为主你的种子。 Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, urapi kedua hamba-Mu dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. 求主你在我们中间动工，主你高抹你两位仆人。 Biar bukan hikmat perkataan manusia yang hamba-Mu beritakan, tetapi kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami untuk hamba-Mu ini boleh memberitakan firman. 让你的仆人不是传讲主自己的心意，乃是主充满着圣灵的能力来传讲主你的话语。 Kami menyerahkan diri kami di dalam pemberitaan firman Tuhan di Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们把这个时间交在主你手中，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara-saudara bersyukur kita boleh kembali ke dalam rumah Tuhan setelah kita melewati masa-masa liburan anak sekolah dan kita boleh kembali ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. 感谢主，我们经过了这些的假期，我们可以到回主的殿中来敬拜主。 Dan saudara-saudara mohon maaf setelah khotbah dari tempat ini saya harus meninggalkan tempat ibadah karena setelah ini saudara-saudara ada satu jemaat meminta untuk kebaktian memperingati mamanya yang 1 tahun telah dipanggil Tuhan dan saya akan memimpin kebaktian untuk peringatan ini. 很对不起弟兄姐妹们，我讲到了以后，我就立刻回，因为有一位会友，他邀请我在他家里来纪念他母亲 Ya. 1年的周年纪念。 Jadi mohon maaf saudara-saudara habis doa berkat jadi saya langsung kabur. 请大家原谅，祝福了以后，传道直接又走开了。 Baik saudara-saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dan kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam surat Efesus ini. 我们要打开我们的圣经，在以弗所书第6章，我们要从第4节读到第19节， 10 sampai 13. 4节到第13节。 Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita yang bahasa Indonesia bersama dengan saya kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 10, saudara 11, saya 12, saudara 13. 如果用印尼文的早做了，我们以传道来一起用回应的声音来读。 Ya, yang bahasa Indonesia terlebih dahulu nanti akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan
tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dalam menghadapi perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala. 我们用华语再来读一次。第4节，我有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴上帝所施的全部精装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是以属血气的征战，乃是以那些真的掌权的、管辖着幽暗的世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起上帝所施的全部精装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。读经到这里。 Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah panggilan untuk berjuang. 弟兄姐妹们，今天早上我们的主题是召唤战斗。 Maka kita bertanya, saudara-saudara, apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan ini? 弟兄姐妹们，请问我们在挣扎什么呢？ Perjuangan seperti apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini? 在我们的生活中，我们在挣扎着什么呢？ Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 mengingatkan kepada kita, dia mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 弟兄姐妹们，使徒保罗在第12节这样子告诉我们，因我们所并不是以属血气的战斗，乃是以那些正的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵机的恶魔征战。 Saudara-saudara, perhatikan kata perjuangan yang Paulus gunakan di dalam Efesus pasal yang ke-6. 弟兄姐妹们，在这里你要注意到，使徒保罗使用的挣扎。 Kata perjuangan yang Paulus gunakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 menggunakan bahasa Yunani palai yang berarti wrestling, pertandingan gulat. 在这里使徒保罗所用的征战就是说在属灵界的征战。 Maka saudara-saudara, ketika kita coba memahami perjuangan yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, kita sedang bertanding di dalam pertandingan gulat. Pertandingan gulat itu menggambarkan tentang dua orang yang bertarung satu dengan yang lain. 我们在看那个运动古拉的运动，他们怎样子在那边挣扎，在那边互相的处理。 Dan di dalam pertandingan gulat, saudara-saudara, musuh berusaha untuk mencekik kita, musuh berusaha untuk mengunci kita, musuh berusaha untuk membanting kita, menjatuhkan 我 kita. 们的敌人在这个古拉的运动里面，怎样子抱着，怎样子用力的，怎样压着我们。 Dan ini menggambarkan saudara-saudara tentang peperangan rohani yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. 这个画出在我们的生活中，我们在属灵里面的征战。 Musuh kita akan berusaha untuk menjatuhkan kita. 我们的仇敌他要尽力量叫我们跌倒。 Tetapi Paulus ingin menjelaskan kepada kita siapa musuh kita yang sesungguhnya. 在这里，使徒保罗真正要告诉我们，我们的仇敌，真正的仇敌到底是谁？ Seorang pengkhotbah yang bernama Wayne Barber, dia mengatakan bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. 因为讲言说，我们的敌人不是属血气的， Musuh kita bukanlah manusia. 我们的仇敌不是人，
Musuh kita bukanlah istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau orang tua kita. 我们的仇敌不是我们的妻子、我们的丈夫或者我们的儿子、我们的父母亲。 Musuh kita bukan atasan kita, bos kita atau bawahan kita, orang-orang yang bekerja dengan kita. 我们的仇敌不是我们的老板，或者说我们的同工们，或者说跟我们工作的人。 Wayne Barber menjelaskan bahwa musuh kita adalah oknum yang bekerja di balik semua apa yang iblis lakukan. Dia menggunakan orang untuk menyakiti kita. Dia menggunakan orang untuk berbuat jahat kepada kita. Wayne Barber 告诉我们，我们的仇敌在这个背景，就是说，在魔鬼的工作上，他使用别人怎样子叫我们以他们为敌。 Kita perlu memahami musuh kita yang 我们需要 sesungguhnya. 明白了解我们的仇敌。 Oknum yang bekerja di balik apa yang manusia perbuat kepada kita, ada oknum iblis. 在这个背后，人对我们的态度，人所对我们所做的，就是在这个魔鬼的背景里面。 Itu sebabnya saudara-saudara Paulus katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan tipu muslihat iblis, kuasa dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. 所以使徒保罗对我们说：“我们的仇敌不是属血气的征战，乃是以这正的掌权的、管辖着幽暗的世界的，以及属空气、灵气的恶魔征战。” Musuh kita adalah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. 我们的敌人如狮子在恐叫的狮子，他行走在寻找这些他可吞吃的人。 Saudara-saudara, ada sebuah cerita legenda. 弟兄姐妹们，有一个故事， Cerita tentang seorang Dr. Fraus, 有一位医生 ，Franz 医生， di mana dia adalah seorang ahli di dalam ilmu teologi dan seorang yang ahli di dalam ilmu filsafat. 一个神学家，他是也是一个哲学家。 Tetapi Dr. Fraus ini adalah orang yang punya ambisi, punya hasrat hati untuk mempelajari ilmu-ilmu di dunia ini. 这个 Dr. Franz 是很想学习在这个世界上所有的一切的功夫。 Maka dia mempelajari ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. 所以他学习了数学，也是数学了这个身体的，也是学习了这个对肢体的。 Dan dia adalah orang yang berusaha untuk menikmati kesenangan dalam dunia ini. 他也是一个爱享受这个世界的。 Maka Dr. Fraus dia bukan hanya mempelajari semua ilmu yang ada dalam dunia ini, tetapi dia juga mempelajari ilmu sihir, ilmu kegelapan, ilmu kuasa-kuasa setan. 这个 Dr. Pan 他不是单单学习这些哲学家，但是他也是学习这些恶魔所教导的恶魔的功夫。 Saudara-saudara, satu kali Dr. Fraus dia memanggil iblis untuk datang ke kamarnya. 有一次，这个 Dr. Pan 就请教这个魔鬼来到他的房间里面， Dan dia bernegosiasi dengan iblis. 以后他跟这个魔鬼怎样子谈论。 Dia bilang, iblis, engkau harus tunduk kepada saya. 他说：“魔鬼，你要向我低头。” Kedua, iblis, engkau harus memberitahu saya segala ilmu pengetahuan yang ada dalam dunia ini. 魔鬼，你一定要指给我看这一切在这个世界上所有的。 Ketiga, iblis, engkau nggak boleh berbohong sama saya. 他说：“第三，魔鬼，你不可以欺骗我。 Bisa saudara-saudara iblis nggak berbohong? 能不能，弟兄姐妹们，魔鬼没有骗， Dia bapak segala pendusta. 他是欺骗之父， Mana mungkin dia nggak berbohong? 哪里可能他没有骗？
Maka saudara-saudara dengan liciknya iblis mengubah negosiasi dengan Dr. Fraus. 魔鬼很狡猾的改变这个他与的 Dr. Frank 的谈。 Kata iblis, sekarang Dr. Fraus, aku akan memberikan segala apa yang kamu inginkan dalam dunia ini. 他说，Dr. Frank，我要给你你所要的，在这个世界上所有的。 Sebagaimana aku tawarkan kepada Yesus beberapa ratus tahun yang lalu. 正如那个时候，我也是邀请给主耶稣，给耶稣几百年以前。 Tapi Yesus nggak pernah mau terima tawaranku, tetapi engkau lebih pintar dari Yesus dan engkau pasti mau menerima tawaranku. 他说：“但是主耶稣拒绝了我对他的请，但是你更聪明，你一定要接受我所要给你的。 Mungkin saudara-saudara kita lebih pintar dari Yesus. 大概我们比耶稣更聪明。 Tetapi saudara-saudara, hati daripada Dr. Fraus melambung tinggi ketika iblis memuji dia. 但是这个 Dr. Frank 的心觉得很骄傲。那个时候，当魔鬼在称赞他的时候， Maka Dr. Fraus dia setuju dengan tawaran iblis. 当他的心将微风的时候，他就接受这个魔鬼所要给他的。 Iblis tawarkan segala kenikmatan dalam dunia ini. 魔鬼要赐给他在这个世界上一切享受的。 Iblis tawarkan kesombongan untuk dia bisa menjadi orang yang paling pintar. 魔鬼要他成为一个最骄傲的人，他可以成为一个在世界上最聪明的人。 Iblis tawarkan kekayaan bagi Dr. Fraus. 魔鬼邀请他，给他成为一个最富有的人。 Dan iblis berkata, Dr. Fraus, selama engkau hidup dalam dunia ini, kau akan menikmati segala kelimpahan dalam dunia ini. 魔鬼就对他说 ：“Dr. Brown， 当你活在这个世界上，你要享受在这个世界上所能享受的。 Tetapi ketika engkau mati, jiwamu adalah milikku. 但是当你死的时候，你的心是属于我的。” Waktu Dr. Fraus mati, jiwanya menjadi milik iblis dan dia akan dibawa ke dalam neraka. 当他死了以后，他的心是属于魔鬼的，他要被带到地狱里面去。 Anehnya Dr. Fraus tidak berpikir tentang neraka, dia berpikir tentang kenikmatan dunia saat ini dan dia memilih tawaran iblis dan dia membuat perjanjian dengan iblis. 奇怪的就是这个 Dr. Brown， 他没有想到地狱里面的痛苦，但是他想到世界上的享受，他接受了魔鬼所邀请他的。 Saudara-saudara, kita nggak bisa lihat iblis dengan mata kepala kita. 弟兄姐妹们，我们不能够用我们的眼睛来看这个魔鬼， Tetapi dia adalah pribadi makhluk yang tetap bekerja di tengah-tengah segala zaman. 但是他是一位在这个无论怎样子的情况，他在我们中间工作的。 Dia tawarkan godaan-godaan apa yang ada di dalam hati kita untuk menjatuhkan kita di dalam dosa dan membawa kita jauh dari Allah. 他邀请我们犯罪，叫我们在主里面跌倒。 Dia merusak pikiran kita dengan segala hal-hal yang membawa kekhawatiran, ketakutan. 他破 Iblis merusak pikiran kita. 他破坏我们的思想，叫我们来怎样子犯罪作恶。 Iblis terus bekerja di segala zaman. Dia membawa kita kepada keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. 魔鬼在一段的时代里面，他就怎样子叫我们骄傲，叫我们所愿意在我们的眼睛所想要的。 Iblis tetap bekerja di segala zaman dan di tengah-tengah kehidupan 魔 kita. 鬼一直的在一切的时代，在一直的工作。 Maka saudara-saudara, waktu kita berbicara tentang peperangan rohani adalah sesuatu yang real terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. 弟兄姐妹，当我们讲到属灵的征战，
这个属灵的征战是真正在我们的生活中一个进行的。 Dan hari ini saudara-saudara saya rindu kita bagaimana bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani ini. Bagaimana kita bisa menghancurkan apa yang iblis ingin lakukan di dalam kehidupan 弟 kita. 兄姐妹们，我们怎样子在这个属灵的征战里面，我们可以得胜？魔鬼是要我们在这个属灵的征战里面破坏我们，叫我们跌倒。 Saudara-saudara, yang pertama kita belajar. 弟兄姐妹们，头开始的时候，我们要学习， Jadilah kuat di dalam Tuhan. 我们要在主里面刚强。 Saudara-saudara, orang Kristen yang lemah adalah orang Kristen yang mudah dijatuhkan oleh 一 iblis. 个软弱的基督徒是一个魔鬼容易叫我们跌倒的。 Orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, maka dia menjadi mangsa empuk daripada iblis. 一个基督徒不曾读经、不曾祷告的，他就是魔鬼所要使用的，魔鬼所要的人。 Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus katakan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 所以使徒保罗说：“依赖他的大能大力，做刚强的人。” Saudara-saudara, kita perhatikan dari ayat yang ke-10 ini beberapa kata penting. 弟兄姐妹，我们注意到在第4节有几句话很重要的。 Yang pertama, saudara-saudara, kata akhirnya. 在这里讲到我有末了的话。 Kata akhirnya, saudara-saudara, menandakan bahwa Paulus telah berbicara kepada jemaat di Efesus tentang identitas mereka di dalam Kristus. 在这里讲到末了，就是讲到他们的身份在基督里面。 Di dalam Kristus, orang-orang di Efesus telah menjadi ciptaan yang baru, telah menjadi manusia baru. 在基督里面，以弗所的教会的人是已经成为一个新造的人，成为一个新的人。 Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. 旧的已经过去了，新的要来。 Dan kata akhirnya juga Paulus berbicara mengingatkan orang Kristen akan ada peperangan rohani yang akan dihadapi oleh setiap orang 在 Kristen. 这里讲到末了，使徒保罗也是要提醒我们，成为一个基督徒，我们要面对的在我们前面的。 Begini saudara-saudara, kenapa sih perlu ada peperangan rohani? Aduh, kita kan mau hidup damai begitu ya, Lause. 弟兄姐妹，为什么要有这个属灵的征战？我们比较好活在一个平平安安、一个没有征战的时代。 Bikin pusing aja Lause, kita melihat dunia perang Ukraina sama Rusia belum selesai, Israel lawan Libanon, lawan Hamas. Aduh pusing Lause tentang perang melulu. 我们看到这些，老师比较好，不要征战。我们想，或者我们看到以色列，看到这个乌克兰在征战，我们觉得头昏脑胀。 Saudara-saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menjadi Bapa kita? 弟兄姐妹们，当我们还没有信主耶稣的时候，是谁是我们的父呢？ Alkitab katakan bahwa Bapa kita adalah iblis. 圣经告诉我们，我们的父就是魔鬼。 Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Allah adalah Bapa kita. 我们信了主以后，上帝就是我们的父。 Nah, peperangan itu dimulai dari sini, saudara-saudara. 弟兄姐妹们，征战就在这个时刻开始。 Karena kita sudah punya Bapa yang baru, Ingin maka Bapa yang lama ini nggak senang, saudara-saudara. 因为我们有了一个新的父，这个过去老的父不欢喜。 Bapak kita yang lama ini coba tarik-tarik kita, coba untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang lama. 我们这个过去老的父一直拉着我们，要带我们回到我们过去老的生活，我们的老我。
Dan disinilah terjadi yang namanya peperangan rohani. 弟兄姐妹们，就在此时此刻，这个就是属灵的征战。 Dan Paulus mengingatkan kita di dalam peperangan rohani, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. 在这里，使徒保罗提醒我们，在这个属灵的征战里面，我们应当在主里面刚强。 Saudara-saudara perhatikan kata di dalam Tuhan. 弟兄姐妹，你要注意到这一句话，就是说，在主里面， Kata di dalam Tuhan menggambarkan relasi orang percaya dengan Tuhan. 在主里面就是画出我们与主的关系。 Kata di dalam Tuhan menggambarkan tentang hidup kita yang melekat dengan Tuhan, hidup kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. 在主里面画出我们或在主里面，我们与主同行。 Dan itu sebabnya saudara-saudara Paulus mau mengatakan kepada kita ketika kita ada di dalam Tuhan. 所以使徒保罗要再次告诉我们，当我们有在主里面的时候， Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. 我们的生命要改变成为一个刚强的人。 Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang lemah yang akan dimangsa oleh iblis. 我们不再成为一个软弱人，是魔鬼所要攻击的。 Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang kuat yang akan memenangkan peperangan rohani ini, mengalahkan kuasa iblis. 我们成为一个刚强的人，我们要在这个属灵里面征战得胜， Dan 站立得住。 Alkitab katakan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 如果上帝的话告诉我们说，上帝在我们这一边，谁能够抵挡我们呢？ Saya teriak-teriak begini untuk meyakinkan saudara akan kebenaran firman Tuhan. 我们在这样子喊，这要肯定在这里对上帝的话语。 Saudara-saudara perhatikan di dalam 1 Samuel 30 ada sebuah cerita. 弟兄姊妹，你注意到在撒母耳记上第30章有一个故事。 Pada saat itu saudara-saudara Daud dan pasukannya itu sedang bertempur di satu tempat yang lain. 弟兄姊妹，那个时候大卫跟随他的人在别个地方在打仗的时候， Tetapi istri dan anak-anak Daud bersama dengan pasukannya, mereka tinggal di satu daerah yang bernama Ziklag. 但是大卫的妻子跟这些众人在一个希腊里面，在那边住着。 Alkitab menceritakan bahwa orang-orang Amalek tiba-tiba mereka menyerang daerah Ziklag. 弟兄姊妹，上帝的话语，圣经告诉我们，亚玛力人突然间攻击这个希腊。 Maka kita bisa bayangkan saudara-saudara dengan mudahnya daerah Ziklag itu dijatuhkan oleh orang-orang Amalek. 在这里，我们能够默想到这个希格拉的地方，很容易就被这个亚玛力人攻打，已经跌倒了。 Karena yang ada di Ziklag hanya perempuan dan anak-anak. 因为在希格拉只有女人跟这些孩子们， Maka orang-orang Amalek dengan mudahnya mereka mengalahkan Ziklag. 所以亚玛力人很容易的打败了这些希克拉人。 Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Amalek, mereka membakar kota Ziklag itu. 亚玛力人做了什么？他们把这个城市焚烧了。 Tempat tinggal Daud bersama dengan pasukannya, rumah mereka dibakar habis oleh orang-orang 大 Amalek. 卫跟他的军队们，跟他的众以色列人，他们的家被这些亚玛力人焚烧了。 Istri, anak-anak mereka yang mereka kasihi 他们所爱的妻子跟儿女们 dijarah dan dirampas dan dibawa oleh orang-orang Amalek untuk 被 dijadikan budak. 亚玛力人掳走了，带走了。 Saudara-saudara, kita bisa bayangkan di sini, Daud habis berperang bersama dengan pasukannya. 弟兄姐妹，在这里我们想到大卫跟他的军队们
在这里打仗了以后， Dan mereka berjalan pulang mendekati rumah mereka dan mereka sudah lelah, sudah capek berperang dan kemungkinan mereka juga lapar. 他们已经疲倦，已经累了打仗，他们慢慢的走回家的时候，大概他们也是在饥饿当中。 Yang ada di dalam bayangan mereka ketika mereka pulang, mereka akan menikmati kenyamanan di dalam rumah mereka. 在他们的思想里面，当他们回家的时候，大概他们已经可以在家里面享受家里的气氛。 Tapi dalam perjalanan pulang, Daud bersama dengan pasukannya melihat kota Ziklag terbakar habis. 但是大卫跟他的军队们走回家的时候，他们在远处就看到这个西哥拉城市已经被焚烧完了， Tempat tinggal mereka tinggal debu dan abu. 他们所住的地方已经剩下这个灰尘罢了。 Saudara-saudara, apa yang dirasakan oleh Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia? 弟兄姐妹们，大卫跟他在一起的人，怎样子感觉到怎样子的情况呢？ Mereka mengalami kesedihan hati yang begitu hancur. 他们面对这样心里这样的痛苦、这样苦难、这样的破碎， Alkitab katakan mereka menangis sekeras-kerasnya sampai air mata mereka menjadi habis. 圣经告诉我们，他们大声的哭，直到他们的眼泪已经流干了。 Tetapi saudara-saudara, menangis tidak merubah keadaan mereka. 但是弟兄姐妹们，他们的哭泣不改变他们的情况。 Dalam keadaan yang pahit hati, kecewa, 在这样子困难的时候，在这样子悲心，在他们这样子觉得痛苦的时候， orang-orang yang bersama dengan Daud hendak melempari Daud dengan batu dan Daud dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak salah yang dia perbuat. 与大卫在一起的人，他们想用石头打死大卫。 Tetapi ini yang menarik saudara-saudara. Alkitab katakan Daud dalam keadaan yang penuh dengan kesesakan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 但是在这里很吸引我们的，让我们很想知道的就是说，大卫用坚固的心怎样子对待面对他的上帝。 Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, inilah yang mengubahkan keadaan Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan 在 dia. 这里，大卫坚固了他对上帝的关系。在这里，就是看到他怎样子改变一切。 Dan yang menarik saudara-saudara, kalimat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat ini dipakai oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ketika Paulus katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 在这里，大卫依靠耶和华，他的上帝怎样子坚固他的心。在这里，使徒保罗也是使用这一句话，在以弗所书第6章那边第12节讲到。 Jadi saudara-saudara, baik Daud, baik Paulus mengingatkan kepada kita, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus kepada serangan musuh yang menyerang kamu, tapi fokus kepada Tuhan Allahmu. 在这里，无论是使徒保罗，无论是大卫，他们要提醒我们：你不要看你的事情大过一切，但是你要看上帝比你的事情大过你的事情。 Waktu saudara fokus kepada Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. 当你专心依赖上帝的时候，上帝的能力要在你的生命中改变你。 Ketika engkau pandang kepada Tuhan, engkau akan melihat engkau yang bertindak. 当你依赖仰望上帝的时候，你要看到上帝在哪里动工。 Dia akan bertindak memberikan pertolongan dalam hidupmu. 他要在哪里动工来帮助我们。 Saudara-saudara, dalam peperangan rohani ini apa yang menjadi fokus saudara?
弟兄姐妹们，在这个属灵的征战里面，你的关心是什么呢？ Memandang masalah, memandang serangan musuh akan membuat saudara lemah. 你看在你的问题上吗？你看在敌人的攻击吗？要叫你软弱。 Memandang Tuhan, melihat Tuhan akan membuat saudara kuat dan saudara menang dalam peperangan rohani ini. 你要仰望上帝，依赖他的大能大力，叫你在这个属灵的征战里面，你要得胜。 Saudara-saudara, lebih lanjut Paulus hendak mengatakan kepada kita apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi peperangan rohani ini. 弟兄姐妹们，在这里，使徒保罗继续下去，我们应当在这个属灵的征战里面，我们应当做什么呢？ Yang kedua, saudara-saudara, 第二，弟兄姐妹们， kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 你要穿戴耶和华的金装。 Dalam peperangan rohani ini kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 你要穿戴上帝所给我们的金装。 Efesus 6 ayat yang ke-11 mengatakan kepada kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 在第11节告诉我们说，你要穿戴上帝所设的全部金装，叫你抵挡魔鬼的诡诈。 Saudara-saudara, kata kenakanlah itu menggambarkan tentang orang percaya yang mendandani diri mereka dengan perlengkapan senjata Allah. 在这里就是把自己穿戴，带着上帝的全部金装。 Kata kenakanlah juga menggambarkan tentang orang percaya yang memakai selengkap senjata Allah ketika mereka menghadapi peperangan rohani. 就是叫我们成为一个相信的人，带着这些上帝所赐给我们的全部金装，来面对这个属灵的征战。 Warren Wiersbe, seorang penafsir Alkitab, mengatakan bahwa perlengkapan senjata yang lengkap diperlukan jika kita ingin mengalahkan setan. 我们要穿戴全部的金装，如果我们要打败，我们要抵挡这个魔鬼。 Saudara-saudara, perlengkapan senjata apa saja yang Allah berikan bagi kita? 上帝所赐给我们的全部金装是什么呢？ Minggu depan akan dibahas oleh Lause Mario. 下个星期马良老师要讲出来。 Jadi hari ini saudara-saudara, saya hanya menekankan satu tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu doa. 今天我就要讲到其中的一个全部金装，上帝所赐给我们的就是祷告。 Doa adalah senjata rohani orang percaya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. 祷告就是我们一切相信的人的全部金装，来打败这个幽暗的世界、幽暗的权势。 Saudara-saudara, seorang misionaris yang bernama Isobel Kuhn, 一位宣教师叫做 Isobel Kuhn， dia adalah seorang Kanada yang terpanggil untuk melayani di salah satu suku di daratan China pada waktu itu. 就是这个加拿大的宣教师被呼召，那个时候他往中国的大陆去传福音。 Tetapi saudara-saudara, China mengalami revolusi dan paham komunis mulai masuk dan menguasai China pada waktu itu. 那个时候，中国面临的这个叫做communism是无神论。 Pendeta-pendeta ditangkap, orang-orang Kristen dipenjara, dianiaya, dipukul, bahkan ada yang dibunuh. 牧师很多的牧师传道们被抓，他们被囚在监牢里面，甚至很多被杀的。 Maka Isobel Kuhn ini lari dari daratan China menuju ke Burma. 以后这个Isobel 这个宣教师也是从中国跑到这个兵马去。 Dan ketika Isobel Kuhn berada di Burma bersama dengan seorang anaknya, dia tidak punya uang. 当他跟他的一个孩子在兵马，他已经没有钱了。 Dia tidak bisa bahasa Burma and Meyochien.
他不能够讲那边的语文，但是他也是在口袋里没有带到钱。Saudara tahu cian adalah sesuatu yang penting, bukan? 你知道这个钱是一个很重要的，uang adalah yang sangat penting。 Iya. Saya pernah ke Bali, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu sebelum zamannya scan semua bisa dibayar. Dan ATM saya, saudara-saudara, itu digesek, nggak bisa keluar-keluar duitnya. Jadi rusak, saudara-saudara. 那个时候我曾经到巴黎去，那个时候我的 ATM 已经不能够用了，不能够拿钱了。 Jadi pada masa itu ketika liburan nggak punya duit, saudara-saudara. 那个时候当放假的时候，我到巴黎去，我很辛苦，没有带到钱。 Hotel sudah ada tapi nggak bisa makan, saudara-saudara. 旅馆我们已经拿了，但是不能够吃。 Jadi saudara tahu betapa pentingnya uang itu, saudara-saudara. 所以弟兄姐妹们，你知道这个钱的重要性。 Saudara kalau punya uang, saudara bisa makan apa saja. 弟兄们，如果你有钱，你能够什么东西都能够吃。 Saudara bisa makan babi guling, saudara bisa makan ayam betutu, saudara bisa makan di kafe Kintamani, saudara bisa melakukan semua itu kalau ada duit, 你能 saudara-saudara. 够吃烤猪，能够吃鸡，不嘟嘟的鸡，什么东西你都可以吃。如果你有钱， Meyao Cian, saudara nggak bisa. kalau tidak ada uang，你什么东西都不能够做， Nggak bisa, saudara. 不能够做。 Jadi saudara bisa bayangkan Isobel Kun ini, saudara-saudara, dia tidak punya uang dan dia nggak bisa ngomong bahasa Burma pada waktu itu. 那个时候，伊索贝尔君他在这个兵马的时候，他又不能够讲那边的言语，他也是口袋里没有钱。 Dan Isobel Kun dalam keadaan bingung, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. 当他在担忧的时候，当他在疑惑的时候，当他在困难的时候， Bagaimana dari Burma bisa sampai ke Kanada tanpa duit? 怎样子他可以回到加拿大？从这个兵马回到加拿大没有用钱， Dan ini yang dilakukan oleh Isobel Kun. 这个是伊索贝尔君所实行的。 Dia menetapkan hatinya untuk mengusir rasa takut di dalam dirinya. 他坚固他的心，把这个惧怕赶走。 Dia tahu bahwa takut yang benar adalah takut akan Tuhan, takut berbuat dosa. 不要怕这个世界，他所应该怕的就是怕耶和华，怕 Jadi, 犯罪。 jadi segala ketakutan yang lain adalah ketakutan yang dari iblis. 一切的惧怕都是从魔鬼而来。 Maka saudara-saudara Isobel Kun ini berdoa kepada Tuhan. Dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia meminta Tuhan untuk mengusir rasa takut di dalam dirinya. 所以伊索贝尔君就仰望上帝，祷告，向上帝祷告，求主把这个惧怕的心赶走，让他不再惧怕。 Saudara-saudara ketika Isobel Kun dia kembali memiliki iman, maka dia berdoa yang kedua. Dia minta pimpinan Tuhan. 当伊索贝尔君想起有一个信心的话，他向上帝祷告，求主带领他。 Bagaimana dia bisa kembali ke tempat asalnya dari Burma ke Kanada. 怎样子他可以回到他的老家，就是从这个兵马回到加拿大。 Saya coba cari detailnya, saudara-saudara, bagaimana Isobel Kun dari Burma dia bisa sampai ke Kanada. 我在讲详细的传说，怎样子这个伊索贝尔君可以从兵马就是兵马回到加拿大呢？ Saya nggak ketemukan datanya, 我 saudara-saudara. 没有找到这个资料， Tetapi saya percaya inilah cara Tuhan yang ajaib. Entah orang menawarkan dia untuk ikut dalam perjalanan menuju ke satu tempat. 但是我相信这个是上帝奇妙的作为。当人要邀请他
跟到别个地方， Entah ada orang memberikan uang kepada dia sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan dan makan. 或者有人给他钱，直到他能够继续这个路程，也是吃饭。 Tapi Tuhan memimpin dengan cara yang ajaib. Isobel Kun tiba di Kanada. 但是上帝奇妙的作为，怎样子带领他可以从这个兵马回到加拿大去？ Saudara-saudara, ketika kita sebagai orang percaya, kita menggunakan senjata kita berdoa. 弟兄姐妹们，我们成为信主的人，当我们用这个契机的时候，就是说祷告。 Kita akan melihat Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. 我们要看见上帝动工，是给我们帮助我们。 Saudara-saudara, apa yang sedang saudara hadapi? 弟兄姐妹们，你在面对什么呢？ Masalah saudara dalam bisnis bukanlah hanya masalah saudara di dalam bisnis. 你在生意上的问题，不是单单你。 Masalah saudara dalam pekerjaan bukan hanya masalah saudara dalam pekerjaan. 你的在工作的问题不是你的问题，在这个工作上， Kita perlu berperang di dalam doa supaya Tuhan memberi pertolongan bagi kita. 我们需要在祷告里面挣扎，求主帮助我们。 Maukah saudara menggunakan senjata rohani saudara? Berdoa. 弟兄姐妹们，你要不要用这个属灵的契机，就是祷告？ Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低下头来祷告。 Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 上帝，我们感谢主你的真理。 Tuhan, tolong kami ketika kami menghadapi peperangan rohani ini. 求主你帮助我们，当我们面对这个属灵的征战， Buat kami melihat pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kami. 叫我们看见上帝的帮助在我们的生活中， Pertolongan dari tempat yang maha tinggi. 从高上来的帮助。 Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 我们感谢主你的真理。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。谢谢传道。